Boleh. Okay, dah record. Okay, Assalamualaikum and very good morning to Prof and all my friends. Okay, so we are from a group 1. Nama syarikat kami adalah Sambal Bonda Pahang Ventures yang terdiri daripada 8 ahli kumpulan. Okay, first of all, pada hari ini kami akan menceritakan sedikit banyak proses perniagaan kami daripada A sampai Z, termasuklah juga pengalaman kami sepanjang berniaga dan juga feedback-feedback yang kami dapatlah daripada pelanggan. Okay. Okay, yang pertama ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ni kami akan menerangkan sikit banyak jawatan yang dilantik dalam syarikat kami. Okay, yang pertama adalah pengarah, iaitu yang menyelaras dan kawalan semua aktiviti. Yang kedua adalah pengurus operasi, iaitu membuat perancangan setiap tindakan. Yang ketiga pengurus jualan pemasaran, iaitu kerja diorang adalah memasarkan produk. Yang keempat pengurus sumber manusia, iaitu mengawal aktiviti yang berhubung dengan sumber manusia. Yang kelima pengurus IT, iaitu mengendalikan operasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi IT. Yang terakhir sekali adalah accountant, iaitu pengauditan rekod-rekod kewangan. Itu sedikit banyak yang jawatan yang ada dalam syarikat kami. Seterusnya adalah carta organisasi. So ini adalah kami punya syarikat carta organisasi. So kita boleh tengok pengarah kami adalah Nur Afiza dan juga pengurus operasi kami ada 2, iaitu Nur Syazwina dan juga Nur Haslinda. Dan bawahnya adalah pengurus pasaran dan periklanan. Juga kita ada 2, iaitu Fazlin dan juga Azbini. Accountant Muhammad Nur Rafiq dan pengurus sumber manusia Fadilah Hamdan dan akhir sekali lah pengarah IT Asfan Abdul Syarif. Okey, itu dah carta organisasi kami. Dan seterusnya kita pergi ke latar belakang syarikat kami lah. Sambal Bonda Pahang Ventures adalah sebuah syarikat makanan yang menjual makanan yang tempatan, iaitu sambal tempe goreng. Syarikat Sambal Bonda ini diambil sempena dengan resepi yang diwarisi secara turun-temurun oleh sebuah keluarga yang berasal dari Pahang. Malah air tangan dari seorang bonda dihasilkan dengan penuh kasih sayang yang telah mencipta satu resepi sambal yang berbeza. Dan itu sedikit banyak latar belakang syarikat kami lah. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada Linda untuk menerangkan misi perniagaan. Okey, terima kasih Nabil. Seterusnya adalah misi perniagaan bagi syarikat kami. Yang pertama adalah memulakan perniagaan dengan modal yang rendah dan pulangan yang lumayan. Seterusnya, memastikan usahawan mempunyai ilmu serta dapat mengharungi dunia perniagaan, melahirkan pembeli untuk menyokong barangan tempatan. Seterusnya, menjadikan sebuah syarikat yang menjadi inspirasi. Seterusnya, syarikat menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Seterusnya, yang terakhir adalah menjadi peneraju utama pemakanan negara ke arah pembangunan generasi. Seterusnya adalah objektif. Objektif dalam syarikat kami ada 3. Yang pertama adalah menawarkan produk pada harga yang berpatutan. Seterusnya, menghasilkan produk asli yang mempunyai cita rasa tempatan, dan akhir sekali adalah memastikan produk sentiasa berada di pasaran. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Fazlin. Maaf ya Hamdan. Operasi perniagaan. Oh, maafkan saya. Assalamualaikum. Untuk operasi perniagaan kami ada 3 poin, iaitu harga, produk dan juga promosi. Yang di mana harga bagi produk kami dalam RM15 dan juga harga ini disebabkan ia amat sesuai untuk pandemik COVID-19 ini, dan juga
ia berpatutan dengan produk tersebut. Harga bagi produk ini juga tiada penurunan harga dan juga menggunakan harga yang sedia ada. Untuk sambal tempe goreng, yaitu produk ini mempunyai pelbagai kesehatan dan juga sangat rangup, pedas dan juga tahan lama. Produk ini juga amat sesuai bagi mereka yang ingin mendapatkan protein tinggi namun alah kepada minuman soya. Dan juga sambal tempe goreng ini juga hasil daripada hasil tangan orang Pahang dan juga bukan daripada industri kilang. Seterusnya kepada promosi. Promosi, potongan harga akan diberi juga kos penghantaran perkhidmatan dan juga promosi. Sebagai contohnya, potongan harga sebanyak 50% bagi setiap kali menyambut perayaan. Terdapat juga promosi cabut ikan terhadap pembeli. Okey. Itu sahaja. Seterusnya. Okey, terima kasih kepada Hamdan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemasaran. Terdapat 3 kajian berkaitan dengan pemasaran, iaitu penyelidikan pemasaran, analisis pemasaran dan juga segmentasi pemasaran. Okey, next slide. Okay, untuk golongan sasaran pelanggan kami, kami mengenal pasti 3 golongan yang berpotensi untuk membeli dan menggunakan produk kami, iaitu golongan veteran, golongan dewasa dan juga golongan pelajar. Bagi golongan veteran, iaitu yang berumur 60 tahun ke atas. Kenapa kami memilih golongan ini? Kerana kita tahu bahawa golongan veteran ni mempunyai cita rasa yang suka akan rasa manis dan juga pedas, serta suka akan produk pemprosesan tradisional. Okey, seterusnya golongan dewasa, iaitu yang berumur dalam lingkungan 25 hingga 40 tahun ke atas. 25 hingga 40 tahun. Golongan ini kami sasarkan kerana kebanyakan mereka menyukai produk yang memudahkan mereka dalam penyediaan makanan, kerana kebanyakan mereka adalah sibuk bekerja. Jadi produk kami dapat membantu dalam menjimatkan masa mereka. Dan yang terakhir adalah pelajar, iaitu yang berumur 15 tahun ke atas. Golongan ini menjadi pilihan kami kerana produk kami menjimatkan masa mereka, mudah dibawa ke mana-mana dan juga yang paling penting adalah murah. Jadi ia sesuai kepada mereka atau pelajar yang ingin berjimat. Okey, seterusnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan analisis pasaran ataupun ringkasannya adalah SWOT. Iaitu strong, weakness, opportunities dan juga threat. Okay, yang pertama adalah produk. Kekuatan produk kami adalah produk kami berkualiti, iaitu memenuhi cita rasa pelanggan seperti rangup, pedas dan juga tahan lama. Okay, kelemahan produk kami, produk kami mempunyai saingan yang agak ramai, yang tinggi, yang menjual produk sambal yang pelbagai. Okay, untuk peluang pula, produk kami mempunyai pelanggan yang tetap. Jadi kami mempunyai risiko yang rendah untuk rugi. Untuk ancaman, untuk produk kami, kadang-kala kami menerima komen dan juga kritikan yang negatif kerana tidak memenuhi sesetengah kepuasan pelanggan. Okay, yang kedua berkaitan dengan harga. Okay, untuk kelebihan harga produk kami adalah jauh lebih murah dan juga mampu milik. Ia sesuai untuk golongan yang berpendapatan rendah. Untuk kelemahan pula, disebabkan harga produk kami ini murah, jadi kami tidak dapat mengaut keuntungan yang lebih. Memandangkan syarikat kami adalah syarikat perkongsian. Okay, untuk peluang, kami dapat mengubah harga produk kami dengan cara membuat promosi mengikut musim untuk meningkatkan jualan produk kami. Okay, dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman kepada harga produk kami adalah
pelanggan kerap meminta tawar-menawar untuk mendapatkan harga produk kami yang lebih murah. Okay, yang terakhir adalah berkaitan dengan promosi. Kelebihan kami dalam mempromosikan produk adalah kami menawarkan pembelian secara borong. Kelemahan pula, kami menghadapi masalah rangkaian internet untuk membuat periklanan, terutamanya ketika menggunakan media sosial. Seterusnya, peluang dalam promosi. Kami membuat cabutan bertuah kepada pelanggan tetap ataupun pelanggan yang baru untuk menarik minat mereka membeli produk kami dengan lebih banyak. Okay, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan halangan dalam promosi. Kami memerlukan modal yang besar untuk melakukan periklanan. Contohnya untuk membuat poster, tagging dan sebagainya untuk mempromosikan produk kami. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Rafiq. Terima kasih. Seterusnya analisis persaingan. Terdapat 3 persaingan produk kami yang top 3 itu yang pertama sambal gesek, yang kedua sambal hijau dan yang ketiga sambal tiga beradik. Antara 3 kriteria 3 produk persaingan produk kami ialah untuk sambal gesek, dia merupakan tumpuan bagi golongan muda, permintaan daripada pelanggan yang sangat tinggi. Untuk sambal hijau, kualiti dia kurang memuaskan dan respon yang kurang memuaskan dari penjual. Untuk sambal tiga beradik, produk ini mempunyai pasaran yang tinggi dan kualitinya agak memuaskan. Seterusnya, untuk strategi harga ada 2, yang pertama strategi promosi dan yang kedua strategi periklanan. Kami ada beberapa kriteria iaitu yang pertama mengenal pasti identiti syarikat, yang kedua mengenal pasti kumpulan sasaran, yang ketiga menentukan objektif. Seterusnya, untuk cabaran ada 4 cabaran. Yang pertama persaingan, yang kedua untung rendah, yang ketiga bahan mentah tidak tahan lama dan yang keempat masalah internet. Seterusnya, seterusnya saya serahkan kepada Syazwina. Terima kasih Rafiq. Jadi sepanjang syarikat kami beroperasi, terdapat beberapa cabaran yang kami lalui. Yang pertama ialah bentuk persaingan. Syarikat kami sendiri mempunyai persaingan dengan jenama-jenama lain, antaranya syarikat sambal gesek, sambal hijau, sambal tiga beradik sebab masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri. Contohnya macam sambal gesek. Syarikat ini mempunyai permintaan pelanggan yang sangat tinggi disebabkan harganya yang berpatutan dan ini memberi persaingan terhadap syarikat kami. Dan yang kedua, untung rendah. Untung ni dia bergantung kepada musim-musim tertentu. So macam syarikat kami, untung jadi rendah bila musim gaji pelanggan tak masuk. Dan apabila syarikat kami punya sedikit masalah mengenai bahan produk untuk periklanan. Seterusnya ialah bahan mentah tak tahan lama. Tak semua bahan mentah kami mengalami masalah seperti ini, tapi hanya ada sebahagian saja. Dan yang terakhir ialah masalah internet. Masalah ni berlaku tak menentu dan kadang-kadang bergantung pada cuaca dan juga pada bulan tertentu. So bila hujan kerap berlaku, keadaan ini boleh bagi kesan ke atas syarikat kami memandangkan musim COVID-19 ni kami more depend dekat platform media sosial. Next, Nabil. Jadi masalah yang berlaku ni kami atasi dengan beberapa strategi iaitu dengan membuat promosi dekat platform sosial media dan juga memberikan perkhidmatan yang terbaik dari segi layanan sebab kami sendiri pun menggunakan konsep customer is the first dan syarikat kami juga menjaga kualiti produk dari segi rasa kerangupan sambal tempe tersebut dan juga dengan membuat ziplock pada bahagian packaging. Dan yang terakhir ialah memberi respon kepada pelanggan sekiranya berlaku masalah dan kami akan sedaya upaya untuk atasinya lah. Dan seterusnya saya serahkan kepada Benny.
Terima kasih Wina. Seterusnya, sepanjang perniagaan ini banyak pengalaman yang kami peroleh. Antaranya, kami belajar cara membuat pendaftaran dengan syarikat SSM secara online. Sebelum ini kami hanya dengar saja itu nama, tapi kami tidak pernah berurusan dengan syarikat tersebut. Seterusnya, kami juga dapat mengetahui cara mengawal cash flow. Kami juga dapat mempelajari cara menguruskan keuangan yang betul. Selain itu, kami juga dapat berpeluang berurusan dengan berbagai jenis pelanggan karena ada pelanggan yang mudah untuk berurusan, ada pelanggan yang cerewet, dan seterusnya pengalaman yang paling mencabar adalah kami perlu menukar produk kami. Pada awalnya syarikat kami ingin menjual kerepek. Nabil, next slide. Tetapi pihak kami merasakan bahwa perniagaan kerepek ini tidak mendapat sambutan yang tinggi karena kerepek mempunyai risiko yang tinggi untuk dipost kepada pelanggan yang jauh, terutama kepada pelanggan yang berada di Sabah dan Sarawak. Akibat daripada kekangan COVID-19, kami tidak dapat menghantarnya kepada pelanggan. Kerepek ini juga adalah sejenis makanan yang mudah renyuk dan mudah lemau. Walaupun proses penukaran produk ini agak susah karena kami terpaksa bermula dari awal, tetapi semua proses berjalan dengan lancar. Keuntungan yang diperolehi juga lebih daripada anggaran kami. Seterusnya saya serahkan kepada Afiza untuk membentangkan bahagian keuangan dengan lebih terperinci. Satu. Dah. Dah. Untuk bahagian keuangan sambal bonda, kami memulakan survey pada bulan Mei. Percubaan kami hanya mengambil 10 bungkus sahaja. Pada bulan Jun, kami mengambil stok sebanyak 70 bungkus. Sebab untuk yang bulan Mei, kami letak dekat kedai-kedai. So orang yang datang beli melalui kedai tu dia ambil daripada stiker, ambil phone number daripada stiker untuk kontak, untuk berhubung dengan kami. Seterusnya kami juga memutuskan untuk membuka 2 slot dalam masa 1 bulan. Untuk slot pertama bertarikh 5 Jun. Pada tarikh ini kami hanya menghantar dan post sebanyak 35 bungkus sahaja. Tapi kami dah collect order dari 1 hari bulan. Untuk slot kedua kami menghantar dan mengepus stok sebanyak 35 bungkus juga pada 25 Jun. Range harga bagi sambal ini adalah antara 10 hingga 15 ringgit. Hal ini kerana kami menetapkan harga mengikut permintaan pelanggan. Contohnya, ada pelanggan yang membeli secara borong. Kebanyakan pelanggan tersebut adalah pelanggan yang membuka kedai makan atau diletakkan di kedai-kedai runcit mereka. Kami juga membuat penghantaran secara percuma untuk kawasan yang berdekatan. Bagi jualan secara bungkus, iaitu pembelian 1 atau 2 macam tu, untung kasar yang diterima adalah
RM1,050 dengan harga RM15 sebungkus. Manakala bagi slot borong untung kasanya adalah sebanyak RM950 dan harga RM10 untuk sebungkus. Seperti yang kita tahu, setiap jualan mempunyai kos perbelanjaan masing-masing. Untuk kos perbelanjaan iaitu stok produk, packaging dan labeling, bil internet, kos pemasaran dan kos petrol, jumlah perbelanjaan tersebut adalah sebanyak RM480. Setelah ditolak untung kasar dan kos perbelanjaan, Sambal Bonda mendapat keuntungan bersih sebanyak RM1,520 dan setakat ini hanya 3 bungkus sahaja yang belum terjual. Itu sahaja laporan keuangan dari syarikat kami. Di sini juga kami sertakan feedback dari pelanggan-pelanggan kami. Berikut merupakan antara feedback dari pelanggan-pelanggan kami yang berpuas hati dengan produk kami. Sekian, terima kasih. Okay, sebelum kami tamatkan kami punya pembentangan ni, kami ada sedikit video lah untuk ditayangkan. Okay. Okay, itu saja pembentangan daripada grup 1. Terima kasih.